Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Dengar tak suara saya? Dengar atau dengar? Dengar Dengar. Alright. Okay, so kita mulakan kita punya kelas dengan umum kita Al-Fatihah dan selawat. Okay, so okay, today minggu ketiga. Okay, dah minggu ketiga sekejap je. Alright. Okay, so yang pagi tadi saya dah update for topik tu. Okay, ada 3 link. Okay, for topik tu part 1 and part 2. So next week topik tu part 3. Okay, so untuk yang part 1 and part 2 ada sedikit calculation on part reactor, and also yang lain tu semua teori lah. Tapi teori tu memang penting untuk awak faham macam mana to calculate for the cable size lah. Okay, so yang tu dia punya calculation saya bagi pada next week lah, untuk next week class. Okay, before saya masuk untuk topik tu, saya nak explain sikit for topik 1, calculation 1.5 for transformer sizing . Okay, topik 1 part 3. Okay, yang ni topik 1 nampak kan? Nampak atau nampak? Nampak So yang 1.5 saya dah explain dah last week. Okay, lebih kurang lah. Cumanya yang last week saya guna slide yang asal. Yang ni adalah yang exercise lah. Dia punya method ataupun cara tu sama lah. So kita ada 2 exercise. Okay, yang ni. Okay, ni saya dah tunjukkan dalam kelas. Alright, and then yang ni pun saya dah tunjuk macam mana kita nak calculate dia punya transformer sizing. Okay, based on the load connected. Yang ni ada any questions setakat ni? Yang ni based on kita punya KU dan juga kita punya KS lah. Yang ni pun saya dah explain. So ada 2 exercise saya explain. 2 example lah saya explain last week. Okay, for this week saya nak sambung sikit je lagi untuk part 1 ni. Okay, sebab part 2 for this week theory sahaja, cuma ada sikit part calculation on reactor, yang tu pun simple calculation. So before masuk topik tu saya nak explain sikit je yang ni . Okay, yang ni clear Yang ni semua clear? Alright, okay, yang ni untuk transformer sizing. Okay, yang ni transformer sizing. Okay, yang ni example yang ni adalah 750 kVA. Kita kalau tengok sini 750 kVA, 11 kV, step down to 400 volt with 5% impedance distribution. Okay, Z of transformer. Okay, install in the industrial power network. Okay, and then macam dalam figure ni lah, as in figure. So kat sini mention infinite source. Maksudnya kita tak tahu what is the value of the source kat sini. Sebab tu dia mention infinite source. So boleh jadi any value. Okay, from the generation. And then we have transformer kat sini. Okay, step down transformer. Okay, the size of transformer is 750 kVA. And then we have load kat sini. Okay. Okay, this is the load lah. So connect to the
transformer and connect to the incoming from TNB. Tapi dekat sini kita tak tahu what is the transformer from the generation side. Okay, sebab tu dia mention sini infinite source. So the question is analyze the short circuit capacity. Okay, yang ni analyze the short circuit capacity of the transformer and then investigate the voltage variation during motor starting, because when we start the motor, of course dia akan ada variation of voltage. So akan ada voltage drop kat situ. Okay, because of the starting in rush current kat sini. Kat sini kan dia mention starting in rush current is 6 times. So bila ada in rush current and then voltage akan drop for certain percent. And then we have to recommend a proper size of transformer if the voltage variation during the motor starting is limit to maximum 8%. Okay, yang ni kalau kita dah tahulah what is the voltage variation, kita dah limit to 8%, that is the voltage drop. So kita nak tahu what is the new transformer size lah. Okay, that is the questions. Okay, kat sini first kita kena analyze dia punya short circuit capacity based on the information given for transformer and also load. Okay, yang ni yang existing lah. So kat sini kita tahu I rated, okay, I is equal to S divided by V. Okay, yang ni senang kot kan, S divided by V. Cuma kat sini kena square root divide by square root 3 because whatever bila kita nak calculate current, kita kena calculate in sikit memang divide by rated divide by kita punya impedance lah, tapi dia mesti ada some formula derivation untuk dapatkan this formula. Ada any idea? Tak ada? Ada seorang student tanya saya dah explain dekat student tu, tapi saya rasa bukan dekat section ni kot, section lagi satu. So tak ada idea So okay, nanti saya stop kat sini, saya tunjuk macam mana boleh datangnya idea ni formula ni. Okay, ni nampak tak? Nampak Raja. Okay, nampak tak? Nampak Saya takut tak nampak sebab okay. Kita tahu equal to Z impedance, awak kena kali dengan V rated tu. Okay. So yang ni kena ingat lah. Okay, V short circuit Z percentage impedance of transformer tu and then kali dengan voltage tu. And then kita tahu V short circuit is equal to Z short circuit is equal to V short circuit awak divide by I rated. Okay, yang ni standard lah. Kita tahu V Z is equal to V divide by I. Cuma kat sini awak kena tengok V untuk dapat Z short circuit, V short circuit tu mesti divide by I rated. Okay, that's why. Satu lagi untuk dapat I short circuit, V rated mesti divide by Z short circuit. Okay. Z short circuit ni adalah Z yang dekat transformer. Bila ada effect of transformer bila ada impedance dekat transformer tu lah. Okay. And then kita dapat I short circuit is equal to I rated divided by Z percentage. Okay, inilah standard kan. Okay. So nak dapatkan yang ni yang saya cakap tadi tu, macam mana boleh dapat I short circuit is equal to I rated awak divide by Z percentage. So awak masukkan formula I short circuit, yang ni kan kita dapatkan I short circuit is equal to V divide by Z short circuit. Betul tak? Okay, and then awak masukkan Z short circuit ni Z ni, yang ni masukkan dalam Z.
So awak akan dapat macam ni. Okay, nampak tak? So V awak divide by Z short circuit. Okay, Z short circuit is equal to VSC divide by I rated. So naikkan I rated ke atas. Awak potong-potong-potong, kita akan dapat macam ni lah. I rated is equal to Z. I rated divide by Z percentage. Okay. Kita masukkan nilai ni lah. V short circuit. Okay. And then mula-mula kita masukkan Z percentage. Okay, ni kan kita masukkan Z short circuit, masukkan dalam ni, and then nanti kita masukkan V short circuit value pula. V short circuit is equal to Z percentage kali dengan V. So nanti bila potong-potong aku akan dapat macam ni. Okay, clear tak? Yang ni nanti saya akan WhatsApp dalam group lah. Cuma itulah, nanti kan student yelah mungkin tak semua orang perasan, tapi memang macam mana datangnya that formula macam ni because of this lah. Derivation yang ni. Nanti saya WhatsApp dekat dalam group Cuma saya nak bagi awak faham lah, bagi awak clear mana datangnya formula tu. Okay, clear? Okay, bila kita dah bagi dengan Z, that's why I, SC, okay ni, is equal to I rated divided by Z impedance. So dapat value lah. So kita kira lah I, after kita kira I, kita akan kira S lah. Sebab untuk dapat capacity of transformer, kita kena kira S. Okay, S tu adalah dia punya sizing lah, size of the transformer. So that's why last kali kita kena measure what is the S short circuit. Okay, so kita dapat lah, awak kalilah S is equal to V divided by I. So I short circuit divided by V rated lah. So dapat 15 MVA. Okay, clear soalan number 1? Doktor? Ya? Yeah? Kalau dekat incoming tu dia tulis ada rated, dia tak macam dalam soalan dia tulis infinite. So ada apa-apa efek ke dalam calculation untuk ada. Ada, yang tu saya bagi dekat dalam exercise. Ada saya bagi dalam exercise, tapi nanti saya akan bincang jugalah. Okay, yang ni kita buat tanpa ada source dekat generation. Bukan tak ada source, dia ada source tapi kita abaikan sebab dia kita assume dia infinity lah. Tapi akan ada nanti satu soalan, ada satu condition yang dia ada connect to the transformer size of the generation lah. Yang tu akan ada effect nanti. Okay, yang tu nanti kita bincang next lah. Okay, untuk yang ni clear Clear tu. Alright. So, kalau ada kawan yang nak masuk nanti bagi tahu saya. Kerana tak perasan kan sebab saya tengah present. Okay, and then, okay ni clear. So and then questions number 2, investigate the voltage variation. Okay, yang ni because of starting motor dia akan ada drop of voltage lah. So kita dapatkan kita punya I rated dulu. Okay, dapatkan I rated. Okay, dapatkan I rated. So I is equal to P divided by V divided by power factor and efficiency kat sini So yang ni rumus standard lah. Saya pun tak explain detail lah yang ni. So and then kita nak dapat I starting motor. So yang ni I starting because of 6% kan dalam questions dia mention 6% for inrush current. So kali dengan 6 lah. Bukan 6%, sorry, 6 times. So kali dengan 6. So I rated tu yang ni adalah I asal without connecting to the motor. Okay, and then I starting ni because kita dah connect to the motor and then kita ada starting inrush current tu adalah 6 time. So that's why kita kena kali lah dengan 6. Okay, dan kita dapat dia punya I starting. And then kita kira S lah. Okay, S starting. Okay, kita dapat lah I starting. Okay, kali dengan voltage. So kita dapat 4 MVA. And then we have to calculate what is the percentage of variation lah. So kat sini kalau tengok even kita nak percentage of variation V voltage variation tapi kat sini kita calculate in MVA. So tak ada masalah sebab nanti dia punya formula tu kita potong. So that's why MVA ni sebenarnya dah tak ada nanti. So that's why dia punya percentage tu adalah 4 divided by 15. So kita akan variation ni adalah because of the, maksudnya voltage akan drop for 26.67%
because of the starting motor yang ada inrush current 6 time. Okay, clear? Clear? Mesti bila starting tu mesti akan drop for 26% tu. Okay, so yang ni pun clear direct. Okay, and then third questions, recommend a proper size. Okay, kat sini dia mention maximum, limit maximum value for motor starting is 8%. Okay, so kat sini kita kena dapatkan lah what is the S yang baru lah. Okay, kalau yang sebelum ni, S yang lama adalah for ni kan, sorry sekejap. Kita dapat ni kan 4 MVA for 6 time itulah drop 6 time inrush current. Okay, tapi kat sini the limit tu 8%. So kita nak dapat untuk 8% adalah yang ni adalah nilai yang dilimit kepada 8%. So maksudnya 4 MVA itu adalah for 8%. So kita kena kira for 100% lah. That's why untuk dapat yang baru kita divide by percentage of variation tu. Maximum limit tu lah 0.08. Ataupun sebenarnya macam mana boleh dapat macam ni adalah 4 MVA awak kali dengan 100 divide by percent maximum value tu. So maximum value tu 8 kan, 8%. So 4 kali dengan 100 divide by 8. So akan dapat 50 MVA juga. Sebab kita nak nilai dia dalam 100% untuk yang baru. Okay, yang ni adalah nilai dalam keadaan dia dah drop for bukan dia drop, dia limit to 8% untuk yang 4 MVA ni. Okay. Okay, dan kita kira lah what is the I short circuit baru. So S, ni mesti biasa lah. S divide by V, and then kita dapat. Okay, and then kita kira balik I rated. Ni sebenarnya yang ni reverse engineering untuk yang macam questions number 1. Okay, dia terbalikkan. Kalau sebelum ni kita nak kira S, tapi sekarang ni kita dah tahu S, kita nak kira I rated dengan S transformer. Okay, yang questions number 1 tu kita tahu transformer size, and then kita kira I short circuit, betul tak? And then kita kira what is the S transformer lah. Okay, so kita kira ISC short circuit, and then kita kira I rated lah. Okay, kalau sebelum ni untuk dapat I short circuit kita divide by 0.05 kan. Sekarang ni kita kali dengan 0.05 sebab kita nak I rated. Sebab kita dah tahu I short circuit. Dia terbalik je daripada formula yang tadi. Okay, and then kita kira lah what is the S. So kita dapat 2.5 MVA. Okay. Ada any questions? Doktor, ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk kejap Okay, ada any questions? So kalau tak ada, maksudnya for doktor. Want to ya? Doktor, ada soalan doktor. Untuk nombor 2, untuk soalan nombor 2 tu. 0.746 tu dapat dari mana? Sekejap saya present balik. Soalan nombor 2, yang ni ke yang transformer sizing ni? Betul. Nombor 2. Okay, yang mana? Okay. 0.746 kilowatt tu dapat dari mana? 0.74 mana ya? Nombor 2 Ya, nombor 2 I rated. Oh, yang ni. Okay, yang ni adalah kan dikata dalam soalan tu 50 horsepower, 500 horsepower, betul tak? Betul duduk ni. Betul. Yang ni. Okay, horsepower adalah 500 horsepower. So, bila kita nak dapat current, kita kena convert horsepower kepada watt, real power. That's why kita kali dengan 746 watt. 1 horsepower is equal to 746 watt. Oh, okay. Formula Betul. Ingat 1 horsepower bersamaan dengan 746 watt. So that's why awak kena kali lah, sebab kita bila horsepower kita tak boleh kira
untuk current. So to get the value of current, we have to divide P dengan voltage and power factor and also efficiency. That's why kita kena convert dulu daripada horsepower kepada watt. Okay, clear? Okay, terima kasih doktor. Yeah. Alright, kalau dah bagi watt tak payah convert lah, kita ambil je terus. Tapi kalau diberi horsepower kena convert kepada watt. Okay, ada lagi any questions? Yang ni pun saya dah explain dalam video, cuma saya hari ni saya explain because saya nak awak clear kat mana datangnya formula yang ni lah. Yang ni kan sebab ada student tanya. Saya nak tanya. Okay, nanti saya bagilah dia. Ya? Ya? Nak tanya boleh? Boleh? Saya dah tengok soalan doktor yang kasih untuk submit 28 tu kan. So dia punya pengiraan dia lebih kurang macam ni juga Okay, macam ni lah saya bagi idea macam mana nak kira, dia sama je. Cumanya bezanya adalah dekat sini. Sekejap saya tunjuk lah. Sebenarnya solution ni saya nak bagi tapi nanti selepas awak dah submit lah. Sekejap. Sebab dia punya circuit lain sikit doktor kan? Betul. Sekejap kita pergi dekat, tak apalah dah lala awak tanya tu. Sekejap saya buka dia punya ni dulu. Sekejap Okay. Mana question? Yang ni kan? Kan ni? Okay. Untuk yang questions yang ni, okay nampak Okay, yang ni exercise yang saya suruh awak buat lah. Okay, yang lain dia punya question sama je sebenarnya. So analyze the short circuit capacity. So investigate the voltage variation. Semua sama. Recommend the proper size. Maksudnya semua sama. Cuma bezanya adalah untuk dekat sini, awak perasan tak? Dia ada kat sini. Dia ada finite source kat sini. Okay, maksudnya kat sini, kalau sebelum ni dia infinite source, maksudnya dia tak bagi tahu any value of the source. Tapi untuk yang ni, dia dah mention dah what is the finite source, 500 MVA dalam keadaan short circuit. Okay, short circuit ni maksudnya dia ada load lah. Okay, dalam keadaan kita pakai dia. Okay, so clear ni beza dia dengan yang example tu lah. Okay, and then untuk solve these questions, yang lain semua sama ada Z percentage, yang ni pun kan. So sama, cuma ada 6% je lah, value dia berbeza. So yang ni pun output dia dah bagi dalam kilowatt. Kalau sebelum ni, ni kan. Sebelum ni dalam horsepower, yang ni dia bagi kilowatt. So just ambil direct je lah, tak perlu convert kepada watt. Okay, cumanya untuk tackle these questions, dia dia dalam keadaan sebenarnya kalau kita tengok diagram ni, dia dalam series betul tak? Kita nampak seolah-olah macam singlean diagram ni series je ni connection yang ni. Yang ni. Sekejap. Ni. Nampak seolah-olah macam in series betul tak? Tapi in real connection sebenarnya transformer tu kena connect in parallel. So dalam keadaan kita nak solve the value, kita nak dapat that value kan. So kita kena make sure yang these two MVA ni, these two transformer, okay, yang finite source dengan yang transformer yang diberi ni adalah dalam keadaan parallel. So kita kena dapat total dulu. So untuk dapat total in parallel, kita buat apa biasanya? Saya bagi ni, nanti jawapan ni saya bagi. Cuma, okay, kita nak dapat yang ni semua sama Awak kira I rated, V short circuit, yang ni semua sama. Sama macam sebelum ni. Cuma bezanya adalah dekat S new ni. Okay, dekat S new ni, nampak Cuma dia kabur sikit kan. Okay, dekat S new ni nanti, awak kena parallelkan sebab dia ada dua. Ada satu lagi source yang dekat atas tadi tu, yang finite source tadi tu. Okay, that's why
untuk dapat S short circuit total, satu yang dekat transformer, satu yang dekat dekat atas tu lah yang finite tu. Okay, so bila parallel, kita tahulah. Faham. Formula dia kan, kali yang atas kali yang kat bawah tambah. So that's why dia akan dapat macam ni. Okay, clear. Nanti awak balik buat dulu, nanti saya tunjuk. Nanti saya bagilah jawapan ni sebenarnya. Cuma nak highlightkan kat sini, bila ada source dekat atas, yang finite, yang ada value, so awak kena put in parallel. So S tu akan jadi, awak nak dapat dia S total tu dalam parallel lah. Okay, rumus dia macam Z. Okay, clear? Clear Doktor. Masih Doktor. Clear? So yang lain semua sama. Okay, yang ni bersama, tak ada masalah. So bila kita dapat rated, kita nak dapat voltage variation, so awak dapat lah. Kita dah dapat kan Z yang S total tadi tu, masukkan je semua tu. Cuma kat sini dia ada 5 times in rush current. So kalilah dengan 5 kali dengan 5, so awak dapat dia punya percentage berapa. Okay, and then kat nombor 3 ni, awak nak kira proper size of transformer, voltage variation adalah 10%. So kat sini sebenarnya 4000 divide by 0.1 ataupun kali 100 divide by 10. Okay, so kali dengan 10 lah, sama dengan kali dengan 10 ataupun bahagi dengan 0.1. Okay, cuma kat sini kita ada dua kan, macam saya cakap tadi kita ada dua. Satu yang dekat atas. So untuk dapat yang baru, kita kena tolak lah. So S short circuit ni adalah sama dengan S total new tolak dengan yang short circuit tu. Short circuit yang kat atas tu, dia kat transformer tu. Yang dekat finite source. So awak restructure balik questions ni, formula ni awak akan dapat tolak. Darab dekat bawah kena tolak. Okay, clear? Sebab tadi dekat atas yang first tadi kita tambah kan. Tapi sekarang ni kita nak yang transformer. Kalau yang atas tadi tu untuk dapat total adalah transformer campur yang dekat atas finite source. Tapi sekarang ni dia nak yang transformer yang baru, S yang baru untuk transformer. So total kena tolak dengan yang dekat atas tu lah, yang source dekat finite. So that's why dekat formula ni awak di minus. Okay, clear? Okay, clear. Buat dulu, nanti upload and then nanti saya bagi jawapan. Semua dah hantar baru saya bagi jawapan. Alright. Okay, jawapan ada pun kat sini. Kalau awak tengok salin kan, bolehlah nak ambil jawapan. Cumanya complete jalan kerja tu nanti saya bagilah. Saya upload juga nanti. Tapi selepas student dah jawab lah. Okay, tu beza dia yang first dengan yang exercise ni lah. Bezanya adalah source dekat finite tu ada 500 MVA. Kalau yang sebelum ni dia infinity. So dia tak ada value. Alright. Ada any questions? Okay, saya rasa clear kot untuk topik 1 ni. Okay. Kalau ada any questions lagi for topik 1? Kalau tak ada, saya memang maksudnya summarize yang last kali yang macam ni lah untuk topik 1. So kita ada 3 exercise. And then dekat slide pun ada 2 example. So boleh tengok lah, boleh buat balik. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya nak explain sikit untuk topik 2. Okay, topik 2 ni, saya nak highlightkan mana yang, bukanlah semua penting sebenarnya. Cuma nak kena tackle kat mana sebenarnya awak kena tahu Okay, yang reactor tu direct. So just sebab saya dah asingkan satu slide tu untuk reactor example je kan. So yang tu saya tak ada any explanation sangat lah sebab dia direct questions je. Okay, cuma yang saya nak explain ni adalah part yang macam mana awak nak tackle untuk power cable. Sekejap ni dah kan. Okay. Okay, untuk yang chapter 2 ni, chapter 2 ni kita dah masuk dekat kita punya bahagian load tau. Sebab tu distribution equipment, nampak kan? Okay, maksudnya kalau sebelum ni kita tahu dekat mana sampai part transformer. Okay, macam mana connected load tu semua tu lah.
And then for topic 2 or chapter 2, kat sini kita dah kena tahu what is the load ataupun equipment yang connect to the industry. Okay? Sebab kalau rumah senang, kita tahu lampu, aircon, soket yang tu je. Tapi bila come to industrial, so memang dia punya load dan dia punya equipment tu agak besar-besar lah. Okay, dan akan ada perubahan yang ketara lah. Okay, yang ni dia punya load. Okay, yang ni saya tak nak go through detail. Semua boleh baca, cuma saya nak go to power transformer, power cable. Okay, transformer ni boleh baca dia punya connection, and then reactor tu ada explanation lah macam mana nak dapatkan dia punya load tu kan. Sekejap mana power cable Okay, power cable ni saya explain sebab nanti the next slide adalah on calculation, how to calculate the power cable size lah. So kalau yang ni tak clear, nanti awak jadi macam blur, mana nak dapat dia punya all the data tu. Okay, dia ada beberapa kriteria untuk power cable ni. Okay. Okay, yang ni dia ada kriteria first kriteria adalah short circuit current withstand capacity. Okay, yang ni direct lah. Okay, kita akan dapat minimum cross section area. Okay, based on burning short circuit capacity. Yang ni guna rumus ni je. So kita tahu untuk dapat short circuit current withstand capacity, guna je formula yang ni. Okay, equation 1. Sebab yang ni direct, maksudnya tak ada effect apa-apa. Kita just tahu dia based on kita nak kira power cable size based on the current sahaja. Okay, dia tak ada effect temperature, tak ada effect of cara kita nak lay, tak ada effect. Okay, ni macam mana based on dia punya current. Sebab power cable kan sizing tu based on kita nak carry the current kan, betul tak, conductor tu. Okay, so ini based on the current lah. So kita tahu what is the short circuit, and then kita boleh kira what is the area of the cable ataupun size of the cable lah. Okay, tapi kat sini dia ada dua condition. Satu for copper conductor, satu lagi aluminium conductor. Kena ingat kabel kita berbeza size based on dia punya kita kata apa, current lah, current value sebab untuk conductor kan. And then satu lagi size types of the conductor. Kita ada jenis copper, ada jenis aluminium. So untuk dapat nilai K untuk dua-dua ni pun formula berbeza. Berbezanya adalah dekat sini je. Okay, dekat sini. So nilai value dia berbeza kat sini. Okay, yang tu berbeza antara aluminium dan juga copper. So kalau nak calculate nanti kena make sure, kena tahulah types dia jenis apa. So kena pilih formula yang mana. Okay, sebab K tu perlukan kat sini kan. Ni awak nak masukkan K kat sini. So K ni nak tahu nilai K adalah based on formula yang ni. So yang ni pula dia ada dua. Satu copper, satu copper, satu aluminium. So kena pilih lah based on questions. Okay, clear So kita akan dapat kita punya area. Okay. And then kat sini kita ada temperature. Okay, kat temperature ni because kat sini kita nak tahu T2 and T1, betul tak? So bila kita nak tahu T2 and T1, T2 adalah yang final, T1 adalah yang initial. So maksudnya kabel ni bila dia ada current, of course dia akan ada effect of temperature. Okay, sebab dia panas. That's why dalam kita punya K, kita kena consider all the value of temperature tu lah. So yang ni pun dia ada, dia punya kita panggil apa types je dengan kita punya initial temperature tu. Okay. So kalau tak diberi dalam questions, boleh ambil dekat sini. Kalau diberi dalam questions, dia punya temperature, so ambil yang dekat questions tu lah. Kadang-kadang dia adalah nilai yang diberikan. Okay, and then kita dapatlah all the value of K. Okay, kat sini lah. So kat sini kita ada copper, and then kita ada aluminium. And then kita ada pula jenis insulation yang berbeza. Okay, kalau ikut trend sekarang, kebiasaan kita pakai XLPE lah. Okay.
So kita akan dapat lah what is the K value. Okay, based on the temperature yang tadi tu lah macam ni. Tapi kalau yang ni adalah kita panggil kita punya masa bila berlaku fog. Okay, dia ada 5 condition kat sini. Yang first condition adalah bila berlaku fog, relay setting atau pick up time. Maksudnya masa ni relay tu dia dah trace what is the fog. And then dia punya minimum tu adalah 20 millisecond. Kebiasaannya lah untuk kabel. Okay, and then tolerance biasanya delay lah, delay time. From the pick up from the relay to trace. Doktor tak dengar, doktor? And then dia ada 10 second, dia punya ada operasi putus Ya doktor, betul-betul doktor. Putus kejap itulah kadang-kadang line ni pun tak boleh nak expect kan. Okay, kalau tak dengar, kalau putus bagi tahu Okay, so yang ni saya ulang balik lah, dengar tak? Dengar doktor, Dengar doktor. Okay, so yang ni adalah minimum fog withstand duration. Maksudnya tempoh masa bila berlakunya fog tu berapa lama yang dia nak operate. So first untuk relay atau pick up time adalah 20 millisecond. Okay, and then yang ni dia punya delay lah, delay time. Okay, yang ni adalah 40 millisecond for circuit breaker operate. Okay, and then kita ada relay overshoot. Okay, and then kita ada safety margin tu, maksudnya dia dah clear fault lah. Okay, maksudnya dalam keadaan semua dah open circuit. And then dia punya total time tu adalah 120 millisecond. Okay, yang ni contoh, salah satu contoh untuk kabel tu dapat dapat information about the fault lah. Okay. So yang ni pun tak ada apa-apa, just boleh baca lah. Okay, yang ni tak ada apa. Okay, and then for second criteria, yang ni kriteria yang pertama dia effect of current and also effect of the temperature. Okay, yang kedua adalah effect of continuous current carrying capacity. Okay, yang ni dia ada the effect of load, ambient temperature and laying condition kat sini. So dia ada ambient temperature and also laying condition. Dan ni kita dah ambil kira untuk ni lah, ambient dan juga untuk lay condition tu. Sebab dia ada beberapa condition lah untuk kita lay kabel kita tu. Okay. So yang ni kita punya current lah. Okay, yang ni okay. Kat sini boleh baca lah, dia macam ambient, kita ada air or ground. Sebab kabel ni ada yang underground, ada yang overhead. So kena tengok condition dia kat mana kan. Lepas tu kalau underground pula dia ada lay dekat directly, ada yang lay dekat kita panggil apa? Conduit tu. Okay, ada yang lay dekat trunking. So kena tengok condition dia macam mana. Okay. So yang ni dia punya K. Kalau yang sebelum ni kita ada K 1 je kan. Okay, tapi untuk continuous current carrying capacity ataupun CCCC for 4 kali lah. So ada CCCC. So kita ada 4. Okay, ampacity factor. So yang first tu adalah effect of the ambient temperature. Yang kedua adalah cable laying arrangement. Yang ketiga adalah depth of laying tu, kedalaman kita lay kabel. Yang keempat adalah variation of thermal resistivity of soil. Okay, kalau yang sebelum ni, kalau dalam soalan tu dia minta kita kira
based on the current carrying capacity je. So kita just kira yang kriteria nombor 1. Tapi kalau dia bagi continuous current carrying capacity, maksudnya ada value of K1 until K4 ni, so kita kena consider juga sampai K4. Okay, clear? So kita dapat K adalah bersamaan dengan K1 kali K2 kali dengan K3 kali dengan K4. So that's why yang ni kena kira satu-satu. Okay, contohnya kalau untuk K1 adalah ambient. So awak kena tahu ambient tu satu ambient dekat air. So ada temperature kat sini. Okay, dia ada rating factor lah kat sini. Okay, and then satu lagi adalah in ground temperature. So dia ada temperature dekat sini dan juga dia punya rating factor kat sini. So kena pilih faktor ni based on condition of temperature tu. And then dia adalah satu ambient air, satu lagi in ground. Okay. So maksudnya untuk yang power cable ni awak dah kena tahu macam mana nak pilih K tu lah. Okay, based on the case study ataupun example yang diberi lah ataupun questions yang diberi. Okay. Okay, yang kedua, K2 adalah arrangement. Okay, ini arrangement dia lah. Okay, ada yang jarak-jarak, kalau kita contoh yang ni kan. Okay, yang ni dia ada jarak dia. Okay, ada yang dia susun kabel tu rapat-rapat macam ni. Okay, so depends. Okay. So yang ni pun sama. Okay, faktor untuk arrangement. Okay, kita ada in air. Yang pertama adalah in air. Arrangement 1. So kita ada number of rack kat sini. And then kita ada number of cable kat sini. So dalam soalan biasanya dia akan bagi what is the number of cable per rack and then what is the number of rack. Contohnya lah kalau kata soalan tu dia kata okay, number of cable is 2 in one rack. Contohnya lah. So kat sini kan number of cable 2 ada 2 kabel dalam satu rack. So dia punya K2 adalah berapa? 0.98. So kita tahu kat sini kita ambil ni dengan yang ni. Okay, rack ada satu. And then cable size adalah, cable number adalah 2. So dia punya K2 adalah 0.98. Okay, clear. Kat sini maksudnya awak kena tahu macam mana nak ambil nilai tu. Okay, yang ni arrangement 1 in air. Okay, and then arrangement 2 multi-core. Yang ni, okay, yang ni arrangement 2 multi-core on open rack in air. Okay, pun sama. Dia ada number of cable and number of rack. So kat sini kita boleh tengok dia punya faktor tu yang mana satu lah. Okay, yang ni single core. Okay, ada dalam trefoil circuit. Okay, maksudnya macam ni lah. Dalam satu kabel tu dia ada macam ni kan, dalam satu kabel dia ada beberapa, dalam satu insulation tu dia ada beberapa kabel. Okay, dalam satu rack tu lah. So maksudnya ada bilangan kabel maksimum 3 je tak boleh dalam satu rack tu banyak-banyak lah. So number of rack. So kat sini pun sama, kita boleh pilih. So maksudnya kita tengok arrangement dan kita kena tengok kabel tu berapa. And then baru kita tahu what is the K2. Okay, jadi bersama lah. Okay, ada multi-core, lay direct in ground, in horizontal. Okay. Okay, and then kita ada multi-core, in ground, in tier formation. So ada banyak condition. So kena tahu. Setiap condition faktor dia tak sama. Okay, yang ni single core, okay, in ground, horizontal. Okay, clear? So yang ni depends kepada questions, baru awak tahu kat mana, table mana yang awak nak tengok. Okay, yang ketiga adalah K3. K3 adalah depth of laying. Kedalaman tu pun akan ada effect of factor. So kat sini dia adalah depth of laying kat sini. Okay. And then kita ada cable size kat sini. So kat sini ada faktor dia. Kita boleh pilih faktor based on dia punya condition of depth of laying tu dengan cable size. Okay, yang tu adalah K3. Okay, yang K4 adalah rating factor for variation in thermal resistivity. Biasanya thermal tu dia mention lah. Kalau tak mention maksudnya K4 tu kita tak ambil, kita tak consider. Tapi kalau dia mention, contohnya macam ni kan, dia beritahu berapa degree. Okay. And then kita kena tahu, kita tahulah what is the K4 kat sini. Kita boleh pilih. Okay, kat sini. Based on dia punya size and also dia punya temperature tu. Okay, clear? So, K1 sampai K4 akan, kalau biasanya dia akan diberilah detail explanation dalam questions tu. Dia punya condition of the cable tu. Okay, yang ni? Ya?
Macam K3 kan dia tulis untuk lead direct in ground. So kalau yang overhead tak adalah yang ni untuk overhead tak ada. Kita tak consider K. Oh, okay, faham. Okay, sebab yang K3 adalah untuk depth of laying. Kedalaman kita tanam. So kalau underground kita tak consider depth tu lah. Sebab kita tak ada, sebab overhead kan tak ada kedalaman kan. So kita tak ada effect of depth lah. Maksudnya K3 tak adalah untuk overhead. Okay, clear Clear. Alright. Then K4 and then ni example lah. Okay, example. Ini pun tak ada apa lah kot. Jadi proses lah. Maksudnya kita nak calculate tu, first kita tahu kriteria yang first tu adalah based on the carrying capacity tu, current kan, based on current sahaja dan juga temperature. Yang kedua ni kalau dia ada effect of yang 4 tadi tu. Okay, dia ada K1, K2, K3, K4. Okay, and then baru kita tahulah. Okay, ini contoh lah. So, jadi for example, ini for example lah, boleh baca nanti. Cuma yang hari ni saya nak explain tu yang based on K1 sampai K4 tu nanti. Sebab nanti the next example memang akan keluar, maksudnya akan mention lah what is all the value of K1, K2, K3, K4. So kalau kata awak tak nampak macam mana kita nak ambil benda tu, nak ambil that value, nanti jadi macam confused. Okay, so hari ni saya explain, so next class example tu dah tak ada masalah lah. Okay, and then kita ada voltage drop. Yang ni pun saya rasa tak ada masalah sebabnya voltage drop ni kita dah belajar pun masa semester lepas. So formula sama untuk kabel, so formula sama Okay, ni pun sama, tak ada masalah. Okay, ada any questions? Ini dah masuk lain lah protective device. Betul, saya nak tanya. Ya? Untuk calculation power cable ni, kita kena pilih salah satu kriteria ni ataupun kita kena tunjukkan setiap satu kriteria ni untuk tentukan dia punya power cable ni? Size tu Okay, semua. Maksudnya, whatever data yang diberi, okay, awak kena tengok. Ada tak dalam kriteria K1 sampai K4 tu? Kalau ada, ambil. Kalau tak ada, maksudnya K tu tak dikira lah. Faham tak maksud saya? Kita kan ada 4 kan? K1, K2, K3, K4. Katakanlah depth of laying tak diberi dalam information cable tu. So maksudnya K3 kita tak consider lah. Macam tu. Katakanlah ambient temperature tak diberi dalam soalan tu lah, dalam questions tu. So ambient temperature K4. So maksudnya dalam calculation kita K4 tu tak consider. Kita consider K1, K2, K3 sahaja. Macam tu. Kalau diberi semua data tu, maksudnya kena consider 4 K tu. Okay, clear? Clear, Doktor. Clear? Okay, basically dalam example nanti memang akan ada semua 4. Maksudnya ada 5 condition lah. Satu dalam keadaan tak ada K1, K2, K3. Maksudnya based on temperature and also current, short circuit current. And then example tu akan consider juga K1, K2, K3, K4. So nanti boleh nampak lah macam mana cara kita nak ambil all the K tu dekat dalam table yang diberi tu. Okay, clear? Ada lagi any questions? Tak ada. So saya assume kalau tak ada questions tu maksudnya semua faham lah. Okay, lupa pula saya nak record. Okay, so nanti next week, so for this week tolong solve exercise yang saya bagi tu, so upload dekat individual activity and then nanti saya akan bagi dia punya solution lah. Okay, so next week kita akan proceed dengan example dan juga calculation for cable lah untuk topik tu. So topik tu ni banyak calculation the on reactor and also the cable tu je. Yang banyak lah. Okay. Okay, and then week 5, okay week 5 kalau ikut kita punya quiz week 5. Tapi awak punya presentation PSM 1 adalah pada week 5, betul tak?
Dia tukar. Asalnya week 4 tapi week 4 kan cuti Depa Bali. So presentation for PSM 1 proposal adalah pada week 5. Jadi kita punya quiz pun week 5. Kalau ikut plan pukul 10 sampai pukul 11. Tapi saya takut nanti ada yang clash. So boleh tak kalau kita tukar ke pukul 2? Ada ada kelas ke apa pukul 2? Ada. Ada? Ha. Mazli ada kelas Ada kelas apa Ada kelas English. Pukul berapa? Pukul 2 juga. Sampai pukul? 2 sampai depends lah dia kadang, tapi kalau sepatutnya sampai 5. Supposedly ada 3 hours. So maksudnya ada possibility tak habis lambat? Ada. ada. Kalau macam tapi tu sampai pukul 5 sajalah. Kalau dia punya limit pun sampai pukul 5 saja doktor. Kalau kita buat quiz pukul 5, pukul 6 boleh? Boleh. Yang lain okey tak? Okey. Sejam je quiz ni, online guna otter je. Boleh. Boleh doktor. Boleh lah Boleh doktor. Sebab saya tahu sebab ramai yang ambil PSM 1 ni. Jadi memang akan clash nanti. So kita akan buat quiz pada pukul 5 lah macam tu. Pukul 5 sharp sampai pukul 6. Okay, hari Khamis. Tarikh yang sama, 11 hari bulan. Cumanya waktu berbeza lah. So nanti saya update dalam grup balik lah untuk remind. Okay, kalau semua setuju kita akan postpone ke pukul 5 hingga pukul 6. Alright. So yang lain tak ada apa-apa lah kot isu. Okay, so tak ada questions dah So kalau tak ada nanti tolong untuk exercise tu buat, and then next week kita akan proceed untuk calculation for chapter 2 lah. Alright, so dah habis next week, so dah boleh cover untuk quiz. Quiz chapter 1 and chapter 2. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita end our session lah. Dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih.